Dari balingian yang meninggalkan bermacam kenangan, tim jelajah Kardok meneruskan perjalanan ke destinasi seterusnya. Sepanjang perjalanan, tim jelajah Kardok diiringi oleh dua orang sahabat motor berkuasa tinggi dari Bintulu yang mahu dikenali sebagai Ipin dan Pika. Kenderaan Isuzu D-Max X Terrain berwarna biru sentiasa dinantikan ketika melintas di jalan raya. Manakah tidaknya, ada sahaja yang akan cuba memberhentikan kenderaan kami untuk bergambar dan beramah mesra. Ketika melintas Kuala Tatau, tim jelajah Kardok telah dijemput untuk hadir bagi meraikan majlis hari lahir seorang peminat Kardok. Kiranya ini adalah kejutan buatnya. Sama-sama. 2, 2, 3. Semoga panjang umur murah rezeki. Anak banyak. Sekarang ni kita berada di Bintulu. Kalau nak tahu apa yang akan kita lakukan di Bintulu, teruskan menonton sehingga ke penghujung rancangan. Tapi sebelum tu, jom kita memancing dulu. Bintulu sebelum ini hanyalah sebuah perkampungan nelayan tradisional selepas simpanan minyak dan gas ditemui pada tahun 1969. Pembangunan pesat Bintulu telah banyak mengubah wajah dari sebuah kampung nelayan kepada perbandaran moden yang serba lengkap. Dianggarkan Bintulu mempunyai lebih 150,000 penduduk dan ditadbir urus oleh Lembaga Kemajuan Bintulu atau lebih dikenali sebagai Bintulu Development Authority (BDA). Antara lokasi yang menjadi tumpuan jika ke Bintulu adalah Pasar Utama Bintulu, juga dikenali sebagai pub. Di pasar ini, segala keperluan harian boleh dibeli. Yang menariknya, bersebelahan pasar ini terdapat tamu Bintulu menjual pelbagai hasil pertanian termasuk yang sukar diperolehi di tempat lain. Muara Sungai Kemenah yang menghala ke Laut Cina Selatan merupakan sungai yang membelah bandar Bintulu. Di sepanjang jejaran Sungai Kemenah inilah dikatakan penempatan awal masyarakat Bintulu. Bot penambang masih digunakan oleh penduduk Bintulu bagi menyeberangi Sungai Kemenah untuk ke pusat bandar. Penggunaan bot penambang ini lebih efektif bagi pejalan kaki dan mereka yang menunggang motosikal kerana lebih cepat berbanding cara lain. Saya dan tim jelajah Kardok sempat dibawa meninjau penempatan sepanjang jajaran muara Sungai Kemenah ini. Apa yang mengagumkan saya, sepanjang saya mudik di sungai ini, kehadiran saya seolah-olah dinantikan oleh penduduk di sini. Lambaian, sorakan dan teriakan juga turut kedengaran apabila sampan yang kami naiki melintasi kawasan mereka. Ada juga yang melakukan pelbagai aksi, antaranya terjun ke sungai demi menarik perhatian saya untuk bergambar. Visual ini membuktikan keramahan orang Bintulu. Saya datanglah tapi saya tak terjun. Okey. Kamu terjun, saya datang. Okey, datang. Okey, pergi. Boleh. Pergi. Mana pun kau? Gambar juga. Aku dah suruh aku terjun ni. Bapak siapa ni suruh balik? Selalu kita suruh anak orang balik. Ni bapak siapa suruh balik? Jalan kita sungai. Tengok dulu ramai duduk. Dari Sungai Kemenah, tim jelajah Kardok singgah ke perusahaan desa yang diusahakan oleh Ruzana Kiprawi di Kampung Asyakirin, Bintulu. Kalau zaman P. Ramlee ni, tak boleh cakap kuat-kuat. Untuk pengetahuan penonton semua, sekarang saya berada dekat rumah Monani ni di mana dia memproses sesuatu yang kita semua suka makan. Apa kaya? Belacan. Bila kita dah sampai Bintulu,
memang dekat Malaysia ni terkenal dengan belacan Bintulu ataupun dekat Sarawak especially-nya. So hari ni saya berpeluang untuk mempelajari ataupun membuat belacan Bintulu. Bagi membuat belacan palas, udang geragau segar atau bubuk dalam bahasa tempatan perlu dikering di bawah sinaran matahari sekurang-kurangnya selama 5 hari. Setelah bubuk dikeringkan, ianya akan menjadi ketulan-ketulan kecil. Ketulan-ketulan inilah yang diproses menggunakan mesin untuk memampat serta membentuk belacan. Belacan palas yang diusahakan oleh Ruzana ini berjenama Monani berjaya memperolehi persijilan halal dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Kalau kita pergi pub ataupun pasar utama Bintulu, kita akan lihat banyak belacan-belacan Bintulu ni. Tetapi hanya belacan Puan Monani sahaja yang ada tarikh luput. Selain belacan palas, Ruzana yang senang dipanggil Mona turut mengeluarkan beberapa produk hasilan laut seperti keropok keping, ikan kering, keropok leko serta makanan ringan. Bermula dari bawah rumah dengan modal sebanyak RM50, 20 tahun yang lalu sebagai hobi, kini jenama Monani turut dikenali di seluruh Sarawak. Dari perusahaan belacan Bintulu, satu lagi identiti Sarawak yang terdapat di Bintulu adalah kek lapis Sarawak. Tim jelajah Kadok singgah ke pusat perdagangan Asyakirin untuk bertemu usahawan muda Nur Farah Izzati Muhammad Kasih, 34 tahun yang mengusahakan kek lapis Sarawak. Rizara Kek Lapis Sarawak bermula sekadar suka-suka berkongsi kegembiraan bersama orang lain, kini menjadi satu perniagaan yang serius. Menurut Izzati, bukanlah satu usaha yang mudah membangunkan perniagaan serta cabaran pandemik yang telah melanda dalam memastikan perniagaan kek lapisnya terus berkembang. Jom kita dengar perkongsian cerita dari Nur Farah Izzati. Kita start bisnes kek lapis, tujuan kita ialah untuk membantu pendapatan seluruh keluarga. Disebabkan kita punya background memang ada pengalaman melapis, so why not kita enlargekan capacity melapis and then kita boleh jadikannya income sepenuh masa untuk the whole family of Rizara. Kek lapis Rizara ni kita bermula daripada rumah. Okey, lepas tu kita supply kepada turis. Maksudnya turis datang rumah beli. Tapi disebabkan demand banyak, so kita buka first branch dekat Bintulu Airport. And then bila first branch sales pun makin bagus, so kita demand untuk kawasan town area pun ada, so kita buka second branch dekat town area which is sekarang lah Rizara HQ. Okay, minimum production untuk kek lapis sehari ialah dalam 15 loyang. Maximum production kita akan sampai dalam 40 loyang bergantung dengan season. Contohnya kalau season hari raya atau cuti sekolah atau season Merry Christmas atau perayaan-perayaan penting, so kita akan doublekan production. Paling jauh kita pernah hantar, maksudnya customer yang bawa sendiri ke Australia dan United Kingdom. Setakat ni kita ada 128 flavor disahkan halal oleh JAKIM Malaysia. Okey, satu kek lapis tempoh validity dia kalau dalam suhu bilik 5 ke 7 hari. Tapi kalau suhu beku, frozen, almost 30 hari. Kita bermula dengan harga kek lapis bajet RM11.99, dan kita pergi ke harga yang paling maksimum premium iaitu RM35. Okey, selain daripada kek lapis, kita ada menghasilkan roti paun dan pau. Selain itu, kita juga ada produce kek hari jadi untuk penduduk lokal. Jelas Izzati lagi, semasa pandemik melanda, Rizara Kek Lapis Sarawak terpaksa mempelbagaikan produknya, tidak semata-mata pada kek lapis. Strategi pemasaran juga turut berubah bagi membolehkan produk baru berasaskan roti boleh dibeli pengguna dengan mudah. Dianggarkan hampir 70% hasil jualannya susut berbanding sebelum pandemik melanda. Malah sehingga kini, Rizara Kek Lapis Sarawak masih berusaha untuk mengembalikan perniagaannya mengikut perancangan asal.
Saya juga sempat melihat bagaimana sebenarnya kek lapis dibuat. Ianya bukanlah satu proses yang mudah. Kek lapis secara fizikalnya merupakan kek yang mempunyai lapisan dan setiap lapisan biasanya mempunyai rasa yang berbeza. Bagi mendapatkan lapisan tersebut, kek lapis perlu dimasak secara manual pada setiap lapisan berkenaan. Bayangkan untuk satu kek lapis, kat Sarawak ni popular dengan kek lapis, dia ada lebih kurang 14 layer kan kat sini. Dan satu layer, tempoh nak memasak dia dalam masa 3 minit. So dalam anggaran lebih kurang 1 jam untuk buat satu loyang kek lapis ni. Jom kita lihat cara nak buat lapisan. So yang ni ada lapisan bawah. Lepas tu kita nak buat lagi lapisan yang kedua. Jom kita lihat caranya. Bawah ni tadi apa? Coklat? Ya. Coklat. Lepas tu yang tu apa Tok? Original. Original. Dah ya? Ambil sudu. Sudu dan diratakan. Lepas tu dibakar semula. Selama 3 minit. Macam itulah caranya. Sampailah siap 14 layer. Ataupun 1 jam proses untuk setiap loyang yang dibuat. Setelah semua lapisan kek masak, ianya perlu disejukkan terlebih dahulu sebelum kek berkenaan dipotong secara melintang dengan setiap satu potongan itu sebesar kira-kira 3 inci. Kesemua potongan berkenaan akan dibalut dengan plastik lut sinar bagi tujuan pembungkusan sebelum dibeli oleh peminat kek lapis. Kek lapis bukan sahaja boleh diperolehi di Bintulu, malah di semua bandar-bandar utama di Sarawak. Menggunakan kaedah yang sama dari aspek pembuatannya, cuma rasanya berbeza mengikut citarasa peminat dan pembuat kek lapis. Dari cerita kek lapis, kita ke aktiviti seterusnya iaitu memancing. Rugi jika kita berkunjung ke Bintulu, anda tidak memancing di laut. Tim Jelajah Kadok mencuba nasib memancing di laut yang dikendalikan Adab 40 Maritim Sendirian Berhad. Dari pengkalan di Kampung Sinong, perjalanan menggunakan tugboat yang telah diubah suai amat selesa untuk memancing. Bot yang boleh memuatkan 25 orang bersama 7 awak-awak ini bukan sahaja untuk memancing, malah boleh digunakan untuk aktiviti lain di laut. Dilengkapi dengan sistem navigasi automatic identification system AIS dan sonar bagi mengesan kedudukan ikan di laut, tekong bot ini juga turut berpengalaman dalam mengenal pasti lubuk-lubuk ikan. Sepanjang pelayaran ke lokasi memancing, dari jauh dapat dilihat nyalaan api atau gas flare dari industri pemprosesan minyak dan gas. Gas flare ini berlaku hasil pembakaran sisa buangan gas yang tidak digunakan melalui corong terakhir yang dipanggil flare stack di setiap loji pemprosesan. Dianggarkan terdapat 85% simpanan gas asli di Sarawak berada di luar pesisir pantai Bintulu berjumlah 42.3 trilion standard cubic feet TSCF. Majoriti gas asli ini diproses untuk menghasilkan gas asli cecair LNG, Shell Middle Distillate Synthesis SMDS, urea, amonia dan banyak lagi. Selain dari tim Jelajah Kadok, beberapa pemancing lain turut serta dalam trip kali ini. Beginilah aksi mereka memancing. Dalam trip kali ini, Adab 40 Maritim Sendirian Berhad turut menyediakan menu makan tengah hari. Jadi, sambil memancing, bolehlah makan-makan atau bakar terus ikan yang dapat dipancing. Tapi mungkin rezeki tidak menyebelahi kami kali ini. Hasil pancingan tidak seperti yang diharapkan. Walaupun begitu, saya tetap berpuas hati sebagai pengalaman pertama memancing di laut. Seperti biasa, mandi sungai adalah kegemaran saya. Kali ini saya melakukan terjunan di Sungai Kemena sebagai tanda saya telah pun sampai di Bintulu. Tetapi kepada penonton, tolong jangan tiru aksi ini kerana ianya memerlukan pengawasan yang teliti bagi melakukannya.
Paramotor merupakan antara cabang sukan ekstrim yang mula mendapat perhatian masyarakat Sarawak. Sukan terbang yang membolehkan sesiapa sahaja terbang dengan peralatan yang minimum memang menyeronokkan. Bertempat di tapak lapangan terbang lama Bintulu, saya dan tim jelajah Kardok bersama beberapa orang peminat sukan paramotor mencuba sesuatu yang berbeza. Paramotor yang mula diperkenalkan oleh seorang lelaki Inggeris pada tahun 1980-an dan mula dipopularkan di Perancis 6 tahun kemudian menjadi satu lagi peluang untuk rakyat Malaysia mencabar diri dengan aktiviti yang lebih sihat. Peralatan asas yang diperlukan adalah wing, sayap yang menyerupai payung terjun dan motor. Lebar sayap menentukan berat yang boleh diterbangkan. Paramotor merupakan enjin yang berkuasa di antara 80cc hingga 350cc dengan pembakaran 2 lejang bersama tangki minyak berkapasiti 5 liter. Bagi membolehkan daya tujuan untuk terbang, bilah kipas atau propeller memainkan peranan penting. Kebiasaannya, bilah propeller adalah 2 bilah atau 4 bilah digunakan dengan diameter berukuran 115cm hingga 160cm. Untuk tujuan keselamatan, setiap enjin akan dilengkapi dengan rangka bulat besi yang dipasang dengan jaring bagi memisahkan juruterbang dan enjin yang dibawanya. Sebelum terbang menggunakan paramotor, seseorang juruterbang atau pilot itu perlu mahir mengendalikan sayap dengan menjalani latihan darat sekurang-kurangnya selama 10 jam latihan. Kemahiran pelepasan dan mendarat amat diperlukan selain dari kawalan sayap semasa terbang. Terdapat 2 jenis pelepasan penerbangan bagi paramotor, iaitu pelepasan menggunakan kaki atau pelepasan menggunakan roda, juga disebut sebagai paratrikes. Setiap juruterbang perlu memakai topi keledar bukan sahaja tujuan keselamatan, malah untuk peralatan komunikasi di antara juruterbang dan koordinator di lapangan. Tapak lapangan terbang lama Bintulu ini sememangnya sesuai bagi aktiviti paramotor kerana tersedia landasan terbang yang cukup panjang serta selamat. Bukan sahaja paramotor, aktiviti penerbangan drone dan kapal terbang kawalan jauh juga sesuai dilakukan di sini. Yang penting, jagalah keselamatan diri dan orang sekeliling semasa kita melakukan apa sahaja aktiviti. Bagi yang sukakan ketenangan bersama deruan angin pantai dan menyaksikan saat matahari terbenam, Pantai Tanjung Batu adalah tempatnya. Pantai Tanjung Batu juga dahulunya dikenali sebagai Pantai Temasya Bintulu, terletak kira-kira 5 km dari pusat bandar Bintulu. Pantai ini mendapat nama Tanjung Batu kerana terdapat singkapan batuan yang menganjur sepanjang tebing pantai terdiri daripada batu pasir, batu lodak dan batu lumpur. Kebanyakan batuan ini telah mengalami proses luluh hawa akibat perubahan iklim sejak jutaan tahun yang lalu. Selain melakukan riadah petang seperti berjoging, berjalan-jalan serta bersiar-siar seorang diri atau bersama keluarga, Pantai Tanjung Datu juga boleh dijadikan lokasi santai untuk berehat di hujung minggu. Tapak rekreasi awam yang dibuka setiap hari ini menawarkan beberapa kemudahan asas seperti tandas awam, tempat letak kereta, trek berjalan kaki dan jogging serta kemudahan rehat. Turut tersedia kemudahan barbecue awam bagi memudahkan orang ramai melakukannya di tepi pantai secara berkumpulan. Terdapat juga gerai jualan makanan ringan dibuka di sini. Dengan harga yang berpatutan, gerai makanan biasanya beroperasi dari jam 10 pagi hingga 8 malam setiap hari dan pada malam minggu waktu perniagaan dilanjutkan. Beginilah perubahan yang pesat berlaku di Bintulu. Dari sebuah perkampungan nelayan menjadi perbandaran moden serta nadi perekonomian berasaskan industri minyak dan gas bagi Sarawak, ibu pertiwi tercinta. Meskipun telah mengalami proses pemodenan, identiti Sarawak tetap terpelihara sehingga ke hari ini. Setakat ini sahaja yang mampu kami sajikan untuk tontonan semua dalam episod kali ini. Pastikan temu janji anda pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama bagi menyaksikan Jelajah Kardok mencari identiti, melihat realiti secara eksklusif hanya di TVS saluran 122. Kerana racun itu benar. Salam.